Bersua kita kembali dari studio Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Kinta Selatan, Bengkel Pendidikan Abad ke-21 dalam kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Saya, Rosmaini bin Ibrahim, moderator pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera walau di mana jua anda berada. Selamat datang ke Bengkel Pendidikan Abad ke-21 dalam kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Kami bersiaran secara langsung melalui YouTube channel PPD Kids, channel rasmi Pejabat Pendidikan Daerah Kinta Selatan. Jangan lupa like, subscribe dan share channel YouTube PPD Kids. Untuk makluman, program ini merupakan kolaboratif antara Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Kinta Selatan bersama-sama dengan Jabatan Sains Sosial Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Bagi memberkati program kita pada petang ini, marilah kita bersama-sama menandatangan mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Tuan Haji Syir Afzal Khan bin Muhammad. فيتفضل. النبي وأهله وأصحابه الكرام الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, pada petang yang berbahagia ini kami merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Ya Allah, sesungguhnya kami berhimpun di sini bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami dengan roh dan semangat untuk membangun, membina serta mendidik dan mertabatkan anak bangsa supaya berbudi dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Justru ya Allah, Kau berkatilah pertemuan kami ini ya Allah, dan berkatilah juga usaha-usaha kami. Ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami ide-ide yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas dan keputusan-keputusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim di kalangan kami. Padukanlah tenaga dan usaha kami untuk mertabatkan pendidikan bangsa secara bersama demi mencapai kemenangan dan kemenangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau permudahkanlah segala urusan kami pada petang ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Program kita pada mendapat keberkatan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kami berharap program ini dapat memberi manfaat dalam meningkatkan kemahiran serta ilmu pengetahuan dan secara langsung dapat membantu guru dalam melaksanakan PDPR mahupun apabila bersemuka kelak. Untuk pengetahuan semua, penyertaan tuan-tuan dan puan-puan pada program ini akan direkodkan dalam SPL KPM dan sijil digital juga akan diberikan. Link kehadiran juga akan diberikan di ruangan chat oleh urus setia. Tajuk program kita pada petang ini, Pendidikan Abad ke-21 dalam kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan penceramah kita pada hari ini, iaitu Dr. Siti Hayati binti Muhammad Yusof. Memulakan kerjayanya sebagai pendidik di SK Felda Sungai Kelah selepas memperolehi kelulusan ikhtisas CJ Perguruan daripada Maktab Perguruan Kuala Terengganu, Batu Rakit, yang sekarang dikenali sebagai IPG Kampus Datuk Razali. Beliau kemudiannya menyambung pengajian di peringkat ijazah dalam bidang pendidikan seni di UPSI.
berpengalaman luas mengajar pendidikan seni dan pengajian am sebelum beliau menyambung pengajiannya di peringkat masters dan seterusnya berkhidmat di IPG kampus Ipoh. Semangat beliau untuk belajar tidak berakhir di situ. Beliau kemudiannya menyambung pengajian peringkat PhD juga di UPSI. Penulisan tesis beliau semenjak daripada ijazah pertama sehinggalah PhD adalah berkaitan dengan pedagogi. Maka tidak hairanlah beliau banyak menyumbangkan kepakarannya dalam bidang pedagogi bukan sahaja di IPG kampus Ipoh, bahkan di IPGM juga. Beliau sangat bernasib baik kerana dikurniakan suami yang juga merupakan warga pendidik, membuatkan suami beliau sangat memahami kerjayanya dan dua orang puteri yang sangat menyokongnya. Berbalik kepada tajuk perbincangan kita, pedagogi pembelajaran bermakna, kalau dilihat skopnya terlalu besar ya doktor, ianya bersandarkan kepada 5 model. Bukan saya sekiranya saya tersilap doktor ya. Jadi mungkin hari ini kita boleh fokuskan kepada model tertentu dahulu ya doktor. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan Dr. Siti Hayati untuk meneruskannya. Dipersilakan doktor. Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam Perak Aman Jaya, salam Malaysia Prihatin. Hari ini kita akan berkongsi tentang pendidikan abad ke-21 dalam kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ataupun dikatakan sebagai KPPB lah ya, yang sebelum ini dikenali sebagai New Pedagogy for Deep Learning. So saya bagi sedikit latar belakang lah ya. Sebenarnya pembelajaran bermakna ni dia bukan satu pendekatan pembelajaran yang baru ya. Dijenamakan semula saja sebenarnya. Kalau ikut dari segi sejarah untuk kapasiti pedagogi KPPB ini, dia bermula pada pertengahan 2018. Ketika itulah di mana 3 IPG terpilih sebagai perintis. Ya, 3 IPG itu termasuklah IPG Kampus Teknik, IPG Kampus Ipoh dan juga IPG Kampus Pulau Pinang. Semasa itu saya dan beberapa rakan daripada IPG Kampus Ipoh terlibat secara langsung ya. Macam mana kita membina modul lah, macam mana kita nak menghasilkan KPPB ini. Tetapi pada ketika itu KPPB ini lebih dikenali sebagai New Pedagogy for Deep Learning dalam bahasa Inggeris dia. Kemudian KPPB ini, MPDL ini diimplementasikan di IPG. So maknanya kita bergeraklah 3 IPG ini yang perintis ini bergerak. Kita bergerak ke seluruh IPG kampus pada waktu itu sampailah ke Sabah Sarawak ya. Kemudian sekarang ni memang kalau kita ikut pelajar di siswa guru di IPG kampus dia memang dah dilatih lah. Dah dilatih macam mana nak menyerapkan pembelajaran bermakna itu. Jadi kalau sekarang ni dalam proses orang kata kita nak memperkasa lah ya. Jadi kalau kita tengok model ini, semasa kami buat modul kan, model ini dia menggunakan elemen reka bentuk Michael-Fullan pada ketika itu. So dalam elemen Michael-Fullan ni dia ada 4 dimensi lah. Yang pertama iaitu amalan pedagogi. Macam mana kita mempraktiskan amalan pedagogi itu menjurus kepada pembelajaran bermakna. Dan kita juga ada pemanfaatan digital, maknanya untuk dapat satu pembelajaran yang makna itu kita ada sokongan. Sokongan di sini maksudnya kita menggunakan teknologi lah. Kita kena ingat, kalau dalam PDP ini, pedagogi itu dia akan datang dulu. Itu orang sebut pedagogi kampus. So second baru teknologi, dia sokong teknologi. Dan kita juga ada persekitaran pembelajaran. Macam mana persekitaran pembelajaran itu mempengaruhi PDP kita untuk dapat pembelajaran bermakna itu. Dan kita juga ada rakan pembelajaran. Jadi kalau kita tengok, kalau dululah sebelum masa mula-mula kami jadi perintis kan untuk New Pedagogy for Deep Learning ini, kami hanya ada 4K pada ketika itulah 4C. 4C iaitu communication, collaborative, critical thinking dan creativity. Tetapi kita tambahkan 2 elemen lagi pada 2019 itu, kita tambah 2 elemen lagi iaitu sasiah dan kewarganegaraan, karakter dan citizenship lah. Sebab kalau kita tengok masa 4C itu,
dia lebih kepada akademik. Jadi kita nak bangunkan sasiah dalam kalangan siswa guru kita dan kalangan murid kita. Kita nak dia ada satu, orang kata, macam mana kita nak dia kemenjadian murid. Jadi bila kita nak dalam skop kemenjadian murid itu kita tambah 2 elemen, iaitu sasiah, karakter dan juga citizenship tadi, kewarganegaraan. Jadi kalau kita tengok macam-macam persepsi, macam-macam orang cakap pembelajaran bermakna itu begini begitu, macam-macam kan. Jadi dia ada kepelbagaian lah ya, kefahaman tentang pembelajaran bermakna ini. Jadi boleh tak kita pukul 2.30 petang, 2.40 petang ni kita nak panaskan minda kita dulu. Boleh tak kalau ada kalangan kan warga dalam kita punya ni, dalam kita punya channel ni, kalau boleh berkongsi apa yang cikgu faham tentang saya bahasakan cikgu lah ya, apa cikgu faham tentang pembelajaran bermakna itu, kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna itu, apa yang cikgu faham, kita berkongsi. Sebab dia macam ni tau cikgu, dia tidak ada jawapan salah atau betul. Dia tidak ada jawapan salah atau, cuma kita nak tengok contribute kita kan dalam majlis macam ni, majlis ilmu macam ni, kita nak ada give and take. Saya bercakap maknanya ada orang luar beri pandangan. So bila two ways itu saya rasa dia lebih happening lah, dia lebih seronok sebenarnya. So ada siapa-siapa yang kita boleh kongsi kefahaman cikgu, sebab dia macam-macam kefahaman ni, pelajaran bermakna ni. So kalau kita boleh share, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah menjawab di ruangan komen ya. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin bersama-sama dengan kami di konti dan memberikan pandangan terhadap persoalan yang telah dikemukakan doktor, boleh typekan saya di ruangan komen dan sahabat saya akan memilih secara awak untuk mengundang tuan-tuan dan puan-puan ke konti. Soalan doktor tadi, betulkan saya sekiranya saya salah, apa yang cikgu faham tentang kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Betul doktor ya? Ya, betul. Dia lebih kepada pandangan doktor ya. Jangan risau ya doktor ya. Tak ada jangan salah, risau. tak ada betul ya. Tak ada salah, tak ada betul. Hanya berkongsi. Nanti risau pula nak bersama-sama dengan kita nanti pula ya. Boleh je. Ini pun salah satu unsur kemahiran kebat juga doktor. Kita dah ada kita dah ada tetamu yang akan respon. Okey. Terima kasih. Kalau yang ini bukan asing lagi lah di daerah Kintas Selatan. Sentiasa setia bersama-sama dengan program BPD Kintas Selatan. Silakan. Okey, mungkin tadi kalau tak silap saya lah pemahaman ya. Okey. Mungkin doktor tak kenal lagi siapa. Macam saya memang dah kenal Linzat. Ya, tak kenal. Tak kenal. Pertama kali bersua muka. Betul lah. Sebenarnya nervous ni kan. Maklumlah kita orang kata pertama kali dengar yang saya tahu Dr. Siti Aiti dalam PSV kan. Saya juga PSV. Tu yang rasa nervous tu. Okey, saya Cikgu Linzat dari SK Goping Taman Goping Baru. Okey, berbalik pada terima kasihlah terlebih dahulu pada Cikgu Rosmani yang sudi menaikkan saya. Okey, bagi saya lah kan mungkin kapasiti doktor ya, kapasiti atau mungkin bahasa mudah faham dia sebagai kekuatan, betul kekuatan dalam pedagogi kita ya. Bagi saya mungkin sebagai saya sebagai seorang guru selalunya mungkin perlu faham hayati, mungkin cuba pelbagai kaedah pengajaran di dalam bilik darjah. Saya sebagai guru tu bagaimana saya gunakan pendekatan yang saya tahu mengajar dalam kelas supaya murid-murid saya atau pelajar saya atau mungkin rakan-rakan saya sendiri faham apa yang saya ajar dan ia sepatutnya relevan dengan dunia sekarang lah. Orang kata sekarang pandemik COVID-19 kan. Jadi kita macam itulah kekuatan saya untuk yakinkan, untuk bagi murid saya faham. Apa yang saya faham, saya perlu pastikan anak murid saya, orang kata kemenjadian murid-murid saya tadi, betul agaknya ke? Mungkin kat situ lah, itu pandangan saya lah. Doktor. Okey, terima kasih Cikgu Lin tadi ya? Ya, saya Cikgu. Okey, terima kasih. Okey, saya terima pandangan itu ya. Kalau kita tengok kan macam kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Kapasiti pun kita dah nampak kalau kita nak nampak yang mudah faham lah analogi dia kan. Kalau macam di sekolah rendah lah pada ketika ini, saya ambil yang tahun 5, paling tahun 5 yang dia lahir 2010. Okey, 2010 yang memang ruang lingkup dia adalah teknologi. Kan, dia lahir tu dah memang teknologi dah, maknanya dia lahir dalam ruang lingkup teknologi. Jadi murid yang 2010 ni dia generasi alpha kan. So kalau kita sebagai guru, kalau kita nak guna kita punya pedagogi yang lama kan,
sesuai tak kalau kapasiti Azia kita, contohlah kapasiti kereta Azia 1000 cc, kita nak buat pecutan dengan budak yang memang orang kata dia punya kebolehan dia kan, daya saing dia, kalau kita tengok dia, sebab dia terdedah, dia banyak, kalau dari segi ilmu ni kita boleh dapat banyak di luar sana kan. Tapi macam mana kita nak menjulurkan kepada satu pembelajaran bermakna untuk murid kita, untuk student kita, yang kita nak jelmakan elemen 6C kan. Okey, terima kasih Cikgu Lin ya. Kata kita nak orang kata tambah sekarang ilmu tu hujung jari kan doktor, rasa macam mampukah kita ya doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih. Okey. Terima kasih doktor. Dia ada panggilan nama ni di kalangan YouTuber Cikgu Lin ni dikenali sebagai dengan Lin Z doktor. Oh, Lin Z. Okey. Selamat berkenalan lah. Mungkin kita boleh berkolaborasi lagi selepas ini kan. Assalamualaikum. Kita dulu doktor. Kita ada lagi seorang nak memberi pandangan doktor. Okey, silakan. Okey. Tiba-tiba naik konti terkejut ni. Orang besar kat atas. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, yang menonton di petang hari, di dini hari ni harap-harap berada dalam keadaan sihat walafiat lah. Okey, terima kasih kepada abang moderator. Saya panggil abang nampak handsome. Cik Rosmaini daripada PPD Kinta Selatan. Ya betul, Kinta Selatan. Sampai ke Perak saya hari ni Okey, dan juga Dr. Siti. Saya Cikgu Romaino daripada JDT. JDT, baju JDT tak nampak Okey, bercerita tentang apa nama tadi? Kapasiti kapasiti. Saya apa ni? Saya seronok dengan pendapat doktor dan juga pendapat Cikgu Lin tadi, ataupun nama glamour dia Cikgu Lin Z tadi. Okey, kalau saya sendiri, kalau nak tengok kapasiti kalau kita cerita kapasiti, apa kapasiti kita? Lebih kepada kebolehan kita lah. Apa capability saya untuk saya mengejar kecanggihan teknologi budak-budak sekarang. Masa mudah macam itulah Maknanya kalau dulu doktor kata kan, adakah kita boleh lagi mengajar secara chop and talk? Okey, kita tak boleh nafikan. Cikgu-cikgu kita dulu memang mengajar cara and talk, chop and talk. Tapi memang kita faham pun inilah kita dulu hasil daripada chop and talk. Tapi kalau anak-anak kita sekarang macam doktor kata generasi yang lahir 2010 ke atas ni, kalau kita nak ngajar secara chop and talk, rasa dia lari rasanya. Old school, kita masih old school kan? Old school. Jadi nak tak nak kita sebagai seorang cikgu kena ada kesediaan lah untuk mempelajari sesuatu benda-benda yang baru. Orang kata nak kejar dia orang ni. Contoh kalau contoh saya, sebelum ni saya ngajar masuk YouTube je, masuk Google Meet. Macam mana kita nak dekat dengan budak? Budak-budak dia suka Instagram. Okey, kita masuk Instagram. Budak-budak suka TikTok, kita install TikTok. Budak-budak suka apa lagi? Ataupun yang terbaru kan, ada juga setengah kita ambil konteks luar setengah ni dekatkan pelajar dengan gamers. Kan, dia main game dengan budak dalam masa yang sama, dia masukkan konten pendidikan dan sebagainya. Jadi itu saya rasa kebolehan kita lah, kesediaan kita lah untuk kita adapt bagaimana environment sekarang ni. Kalau beza saya, zaman saya beza, zaman doktor lagi berbeza. Ya, betul. Jadi itu pendapat saya lah, bukan pendapatan itu pendapat saya lah. Maknanya kita sebagai seorang guru kena bersedia untuk belajar apa sahaja benda yang baru. Lebih kepada bersikap terbuka untuk mempelajari benda yang baru. Jangan kisahkan kata tak apalah, saya dah tua, janganlah nak pencet lagi 5 tahun. Contoh. Tapi nak tak nak kita kena hadap benda tu. Okey? Saya rasa itu sajalah pendapat saya. Terima kasih Cikgu Romaino ya? Pelik, nampak tak pelik nama saya? Payah nak saya Malaysia. Okay. Nama hampir sama tu. Itulah. Terima kasih. Nama dengan adakah kami adik-beradik? Adakah kami adik-beradik? Terima kasih pandangan tadi ya. Okey, jadi kita dah panaskan minda kita kan, dah nampak memang panas lah ya. Okey. Jadi okey. Kita tengok dulu apa dia kapasiti pedagogi.
Okey, apa dia kapasiti pedagogi? Kalau kita tengok di sini, bila kita nak kata kapasiti pedagogi ni, dia memang kita ada hubungan yang sangat rapat lah antara guru dengan DSKP. Okey, antara guru dengan DSKP ni dia memang sangat rapat. Antara guru dengan DSKP ni kita perlu ada kejelasan. Itu yang kalau kita tengok ada kejelasan di tengah itu, maknanya cikgu kena jelas, kena tahu DSKP, kena kuasai. Ya, kalau rasa kurang menguasai, cikgu kena up lah, kena meningkatkan lagi penguasaan DSKP. Sebab daripada DSKP ni nanti kita tahu apa pengetahuan yang kita nak budak kita tahu. Apa kemahiran kita, dari segi kemahiran ni kita nak apa yang budak kita boleh lakukan. Okay? Daripada kefahaman apa yang murid akan faham. So kita kena jelas betul-betul lah. Dia yang jadi masalah tu bila kita tak jelas tentang DSKP. Sebab guru ni bila dia berpandu kepada DSKP ni, dia akan susunlah apa objektif pembelajaran dia, hasrat pembelajaran lah yang sekarang disebut juga sebagai hasrat pembelajaran. Objektif pembelajaran itu disebut sebagai hasrat pembelajaran juga. Okey. Lepas tu daripada SKP ni juga guru dia tahu apa kriteria hasil pembelajaran dia hendak. Maknanya KK lah, kriteria kejayaan. Kalau sekolah TS25 dia memang tahulah. So cikgu ni dia akan susunlah perancangan PDP dia akan susun dia untuk perkembangan pelajaran dia. Jadi dia yang jadi masalahnya bila guru itu sendiri dia tidak menguasai DSKP. Bila dia tidak mengimani DSKP ni, yang dalam DSKP ni dia ada standard kandungan, dia ada standard pembelajaran, dia ada standard prestasi kalau kita tengok kan. Tapi bila dia tak kuasai, dia tak mengimani, dia tak tahu bila tahap orang kata standard prestasi tu, dia tak tahu letak tahap TP tu berapa. Itu yang kalau kita tengok kadang-kadang sekolah pencapaian dia TP3, lepas border habis-habis sikit lepas border pun TP4. Dia tak berani nak bagi TP6. Tetapi dalam PKKB ini kita train budak kita untuk dapat TP6. Itu yang orang kata pembelajaran bermakna tu. Kita train budak kita supaya dia boleh capai tahap TP6. Dalam pembelajaran bermakna. Sebab kalau kita jelas tentang di SKP itu, kita akan wujudkan kolaborasi. Cikgu-cikgu ni dia akan wujudkan kolaborasi dan secara tak langsung akan wujudlah interdisciplinary. Mungkin cikgu tertanya-tanya ni apa dia interdisciplinary, apa dia kolaborasi kan antara cikgu kan. Mungkin pernah dengar backward design. Pernah dengar backward design tak? So kalau salah satu orang kata pendekatan untuk kita proses untuk dapat pembelajaran bermakna ini melalui backward design lah. Okay. Kalau kita tengok dulu konsep pembelajaran bermakna. Dia daripada standard kandungan, dia pergi daripada kalau kita tengok flow tu, daripada perkembangan pembelajaran. Lepas tu kita tengok hasrat pembelajaran, objektif pembelajaran. Lepas tu ada hasil pembelajaran KK tadi. So dekat situ kalau kita tengok dia flow dia backward design, BD. Backward design tu, BD tu backward design lah. Maknanya kita merancang strategi kita berdasarkan DSKP. Okay, kalau kita tengok kan, kalau dulu-dulu lah masa zaman old school traditional dulu kan, dia ada perbezaan dengan backward design. Backward design ni kita tetapkan dulu hasil pembelajaran. Kita tak apa yang kita nak budak kita tahu apa yang budak kita boleh buat sebenarnya saya sebut tadi, apa yang dia faham. So bila kita dah dapat satu hasil pembelajaran, ketetapan hasil pembelajaran itu, kita akan fikir pula nak tahu hasil pembelajaran itu tercapai atau tidak, apa pentadbiran kita guna. PBD, senarai semak ke, kuis ke. So kalau kita dah kenal pasti tu, baru kita akan sokong dengan aktiviti. Itu backward design. Okay, kita test sikit aktiviti manaskan minda. Okay, kalau gambar ni, apa yang kita boleh nampak? Saya nak nampakkan analogi macam mana backward design. Sebab dalam backward design ini, dia ada merungkai dan merangkai. Daripada merungkai dan merangkai ini, dia akan dapat the big idea. The big idea ni akan jadi, orang kata, program aktiviti budak. Sebab kita nak pergi menjurus kepada pembelajaran bermakna. So, saya suka guna analogi macam ni. Sebab kalau saya cakap secara verbal, mungkin kita tak nampak. Jadi macam mana kalau kita duduk sama-sama kan, cikgu-cikgu yang menguasai di SKP ini, kalau kita tengok gambar ini kan, contoh. Kalau gambar ni, kalau cikgu PSV lah. Apa agak yang cikgu PSV nampak? Kalau kita tengok. Boleh type dekat ruangan komen tu. Apa yang cikgu boleh nampak? Kalau gambar yang saya tunjuk ni kan, apa yang cikgu boleh nampak? Kalau cikgu PSV nampak apa? Cikgu matematik dia nampak apa? Kan cikgu bahasa dia nampak apa? Hanya satu gambar sahaja. Kalau kita tengok lah.
Apa yang cikgu boleh nampak? Saya masih menunggu respon di ruangan chat ni, di komen ini. Okey, saya bagi satu lah. Kalau orang kata cikgu, okey, apa yang cikgu boleh nampak agak-agaknya? Okey, warna bentuk jalinan. Terima kasih Cikgu Nurul Huda. Selain itu burung, 3 ekor burung ya, 4 ekor burung. Okey, selain daripada itu, apa lagi cikgu boleh nampak? Okey, 4 ekor burung. Selain lagi, apa cikgu boleh nampak? Okey. Kalau cikgu PSP, dia boleh nampak yang ni lah. Okey. Kalau cikgu pendidikan muzik, dia nampak yang ni lah. Burung kakak tua, nature, yes, okey. Bercakap, burung kakak tua ni akan bernyanyi, bersiul. Okey, kalau cikgu matematik, dia nampak yang ni lah. 4 ekor burung. Teori teorem Pythagoras, dia akan nampak addition, operasi tambah, dan kalau cikgu bahasa dia akan nampak yang ni. Okey, kenapa saya tunjuk gambar ni? Sebab inilah orang kata yang kita nak pembelajaran bermakna bila budak kita nampak warna jalinan ni, kalau kita mengajarlah contoh nampak, dia boleh kaitkan dengan kehidupan semasa dia. Dia boleh kait kehidupan semasa. Kalau jalinan nampak kat mana? Kalau kita brainstorm ni kan, jalinan nampak kat mana? Dia boleh sebut, dia boleh senaraikan apa yang dia boleh kaitkan dengan dia punya kehidupan seharian lah. Sebab kalau kita tengok, pembelajaran bermakna ini dia bermaksud guru ini dia menyampaikan ilmu. Okay? Dia menyampaikan ilmu, kemudian ilmu ini macam mana murid kita dapat berdasar pengalaman dia semua, dan dia akan kembangkan, dia akan menginovasikan benda tu. Dia boleh bawa ke adapt ke realiti sebenar. Itu maksud kita kata pembelajaran bermakna. Maknanya kita hanya bagi sedikit tapi dia boleh dapat banyak. Maknanya kita punya PDP berkesan lah. Contoh macam ni kan, kalau kita tengok, okey, dalam mata pelajaran matematik dia ada seni berdasarkan apa yang saya bagi tadi lah, yang respon cikgu bagi tadi kan. Jadi seni dalam mata pelajaran pendidikan dalam matematik ada seni. Dalam sains pun ada seni. Dalam pendidikan dia ada. Maknanya satu gambar itu dia ada 4 subjek tadi. Yang itu kita kata interdisciplinary. Tetapi cikgu tak nampak. Cikgu tak nampak. Kalau di SKP cikgu tu, cikgu cuma nampak di SKP cikgu je. Cikgu tak kaitkan dengan di SKP orang lain. Sebab apa? Sebab apa cikgu tak nampak? Okay? Sebab apa cikgu tak nampak? Sebab cikgu tak duduk sekali. Cikgu tak duduk sekali dengan cikgu-cikgu lain. Itu yang saya kata kolaborasi tadi. Kan saya ada sebut tadi kan, kolaborasi. Cikgu tak duduk. Cikgu tak duduk dengan cikgu-cikgu lain kan. Jadi cikgu tak nampak benda itu cikgu boleh rungkai. Interdisciplinary ini maknanya merentas subjek lain. Maknanya ada 4-5 subjek ke, kalau cikgu boleh gabungkan 3-4 subjek itu baguslah, itulah interdisciplinary. Maknanya cikgu merungkai. Dalam di SKP cikgu, apa yang cikgu nampak? Bahasa Melayu, katakanlah cikgu mengajar bahasa Melayu, dalam bahasa Melayu itu cikgu boleh nampak seni. Dalam bahasa Melayu itu juga cikgu boleh nampak matematik. Dalam bahasa Melayu itu juga cikgu boleh nampak muzik. So itulah sebenarnya kalau kita tengok, guru-guru dia tak duduk sekali. Jadi dia bila tak duduk sekali, tak adalah berlaku merungkai. Sedangkan dalam backward design, pembelajaran bermakna ini, dia mesti ada proses merungkai. Dia mesti ada proses merangkai. So daripada situ, selepas merangkai baru dapat big idea. Daripada big, itu yang pembelajaran makna PK21 tu, daripada big idea itulah kita akan train budak untuk dia bersoal jawab. Okey cikgu, itu yang saya kata kenapa kita perlu faham. So kat sini kita nampak apa itu pembelajaran bermakna. Maknanya apabila pelajar menggunakan pengetahuan dia, kemahiran isi kandungan dia untuk meneroka. Dia mencipta pengetahuan dan kemahiran baharu. Dan kemahiran itu pula dia akan gunakan untuk selesaikan masalah dalam kehidupan. Yang itu konsep dia. Orang kata apa dia pembelajaran bermakna kan. So backward design itu hanya sebagai salah satu framework pembelajaran bermakna. So kalau ditanya secara ringkas apa itu KPPB, maknanya murid kita dia akan sentiasa meneroka idea baru. Dia pencetus kepada inovasi. Itu yang kita nak. Bukan maknanya kita belajar habis itu habis. Kalau PDP orang kata tradisional dulu zaman saya belajar, saya mengajar pun dah 30 tahun. Kalau zaman saya belajar dulu, dia kalau kita habis aktiviti tu habis macam itulah. Kan? So kalau kita tengok untuk yang untuk yang pendidikan masa kini, kalau kita tengok
dia memang kita perlu cetuskan satu paradigm pada budak kita supaya dia boleh berfikir di luar kotak, maksudnya di sini kan. Jadi bila guru sampai kat ini, kalau kita tengok penjabaran dia fokus kepada murid. Murid itu sebagai pusat pembelajaran. Bila dia belajar itu yang mereka cipta tu, itu yang peralatan digital yang saya sebut tadi, yang 4 elemen, 4 dimensi tadi. Kan dalam yang model kita menggunakan model Michael Fullen. So 4 macam ada disebut tadi, peralatan digital, macam mana kita memanfaatkan digital. Ya, membongkar tadi yang di SKP tadilah. Membongkar macam mana kita keluarkan kita punya di SKP tu untuk kita dapatkan satu pola PDP yang bermakna. Dapat satu pola pengajaran yang memang kita mengikut permintaan pendidikan semasa terkini. Macam mana daripada situ kita boleh reka bentuk satu pola pembelajaran untuk budak kita. Dia dapat satu pembelajaran bermakna yang dia boleh ingat bila dia pergi sekolah menengah, dia ingat. Bila dia pergi ke orang kata, bila dia bekerja dia ingat apa yang kita ajar. Yang itu yang kita nak. Dalam pembelajaran bermakna ini juga, kita melatih budak kita untuk menjadi problem solver. Itu yang kenapa orang kata sekarang ni kalau kita tengok sistem pendidikan kita ini, dia menjurus kepada orang kata kepada macam mana dia nak selesaikan kehidupan dia masa akan datang. Dia boleh adapt benda tu. Dia boleh bawa benda tu. So daripada guru pergi ke murid kan, bila guru sampaikan ilmu dapat pada murid pula dapat apply untuk kehidupan dia cipta satu pengetahuan dan kemahiran baru. Daripada situ pula yang dah dia cipta satu inovasi kat situ, dia apply pula untuk masa depan dia. So daripada situ benda tu ada kesinambungan, dia sentiasa upgrade. Itu yang kita nak budak kita dapatlah skill itu. Okay. Kemudian kalau kita tengok kan, kita nak cakap, okay, kalau kita tengok ada yang saya tertarik lah bila saya tanya, okay, kita pendidikan kita di Malaysia ni, kita apa pegangan kita? Kita berteraskan kepada apa? Kan? Kalau kita orang tanya kan, kalau pendidikan di Malaysia ni apa pegangan kita? Cikgu tahu tak apa pegangan kita? Kalau sistem pendidikan kita ni, apa yang kita pegang? Disiplin ilmu kita pegang tu apa? Sebelum kita pergi jauh lagi, kita kena faham dulu apa pegangan kita dalam sistem pendidikan kita di Malaysia ni, apa pegangan kita? Mungkin boleh komen dekat ruangan komen tu, saya nak tengok kalau ada jawapan cikgu mungkin. Apa yang kita yang menjadi pegangan kita? Menjadikan pelajar untuk kehidupan selepas sekolah. Okey. Selain daripada itu, apa pegangan kita? Apa pegangan kita ya? Kalau kita tengok, kita punya sistem pendidikan ini, kita berteraskan kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Kita duk sebut falsafah FPK. Kan? Macam mana kita nak lahirkan insan yang jeri, seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dia. Terima kasih Cikgu Nur Amalina. So kita pegang pada itulah, dan dia ada juga berpaksi kepada kepatuhan Tuhan kan. So benda itu, elemen-elemen itu yang kita nak garap pada budak kita. Selain dia boleh seimbang daripada yang jeris tu tadi, maknanya bila dia pergi ke dunia luar, maknanya dia boleh bawa benda itu. Dia boleh apply benda tu dalam kehidupan dia. Ya, jadi kalau kita bercakap tentang pembelajaran bermakna ini, kita kait pula dengan kompetensi 6C dalam kalangan murid. So kalau kita nak tahu pembelajaran bermakna itu terhasil ataupun berhasil, so kita tengoklah kompetensi 6C ini tadi. Kompetensi global 6C. Ada tak 6C ini apa yang kita jelmakan pada budak kita melalui pembelajaran bermakna ini dah tercapai? Kan? Kalau kita tengoklah kan, kita sebagai guru ni, kita memang kena merancang PDP kita untuk orang kata dapat satu fokus point kita pembelajaran bermakna lah. Jadi cikgu bila nak rancang, cikgu kena tengok apa pendekatan cikgu nak guna, apa strategi cikgu nak guna, apa kaedah cikgu nak guna, apa teknik cikgu nak guna. So bila cikgu nampak benda ini, pendekatan apa yang cikgu nak guna, strategi nak guna, kaedah nak guna apa, teknik, so cikgu akan rancang PDP cikgu lah. Sebab untuk dapat pembelajaran bermakna ini, cikgu kena rancang PDP cikgu. Kalau cikgu nak on the spot je macam tu, memang dia tak akan berhasil. Itu sebab kita ada pendekatan, kita ada strategi, kita ada kaedah, kita ada teknik. So kita kena rancangkan benda itu
untuk kita dapat satu target dalam pembelajaran bermakna itu, yang kita boleh lahirkan budak-budak kita ada kompetensi 6C tadi. Macam mana dia boleh berkolaborasi, macam mana dia boleh berkomunikasi, macam mana dia ada critical thinking, macam mana dia ada creativity, macam mana dia ada karakter sosial, macam mana dia ada citizenship di situ. So benda itu cikgu kena rancang. Okay. Kalau kita tengok di sini, dia ada lima model lah, 5 model KPPB. Tetapi saya tak sentuhlah kelima-lima ini ya. Saya cuma akan sentuh satu saja, iaitu model reka bentuk pembelajaran lah. Okey, satu lagi lah cikgu ya. Kalau kita bercakap tentang 6C kan, bila kita sebut 6C, macam saya sebut tadi, cikgu tak boleh ajar satu-satu. Okey, contohnya kalau komunikasi, cikgu tak boleh ajar, okey komunikasi itulah 1 apa, 2 apa, 3 apa, cikgu tak boleh. Ataupun tentang nak cerita pasal sasiah, okey sasiah tu apa, 1, 2, tak boleh. Maknanya cikgu kena blend benda tu. Cikgu kena integrate benda tu. Baru kita akan dapat pembelajaran bermakna di situ. So aktiviti itu yang kita rancang itu yang boleh menjelmakan kompetisi 6C tadi. So macam mana cikgu nak rancang PDP cikgu boleh nak dapatkan 6C ni macam mana? So cikgu bolehlah imbas balik overview balik KEBAT. Kan macam mana kita guna KEBAT yang ada untuk kita apply, untuk kita dapat kompetensi 6C dalam kalangan budak kita. So cikgu boleh gunalah antara ada kemahiran berfikir dalam cikgu punya perancangan RPH tu, strategi pengajaran cikgu. Ya, cikgu ada kemahiran belajar saya belajar, cikgu boleh guna kemahiran TMK ke ataupun multiple intelligence ke. So benda itu main peranan, macam mana cikgu nak guna pembelajaran constructivism ke. So benda-benda yang orang kata yang KEBAT yang ada itu cikgu boleh apply. Kan? Jadi kalau kita tengok, kalau untuk dapatkan orang kata pembelajaran bermakna ini, cikgu kena berubah dululah sebenarnya ya. Macam tadi cikgu Romaino dia kata maknanya kita kena berubah, bukan old school lagi kan. Maknanya kita kena berubah. Maksud berubah di sini bukan cikgu berubah dari segi fizikal cikgu. Maknanya amalan pedagogi cikgu, amalan bidik darjah cikgu. Dari segi orang kata dalam konteks BBM-nya macam mana ya, dalam mode yang macam mana. Sebab kalau kita tengok sendiri pun di dalam SKP MG2 kan, standard 4, kita tengok macam mana guru itu sebagai perancang tu kita rancang RPH kita lah untuk dapat PDP yang berkesan. Macam mana guru itu sebagai pengawal, pendorong. So kena tengok balik benda-benda tu yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Okay. Jadi apa pendekatan yang kita nak guna? So itu yang saya maksudkan perubahan amalan bilik darjah tadi. Ya, sebab pola pembelajaran dia tak sama dengan murid kita. Apa yang kita belajar dahulu kala itu tidak sama dengan student kita pada hari ini. Dia berbeza, especially kalau untuk generasi alpha. Generasi itu memang kalau kita tengok, kita mengajar pun kadang-kadang kalau dia rasa bosan, dia boleh tanya bila nak habis. Kalau kelas Google Meet kan, bila nak habis. Kalau banyaklah benda-benda yang kita dia berani, dia outspoken, dia berani. Itu budak generasi alpha tu. Ya? Jadi kalau kita tengok macam mana kita nak kaitkan KPPB ini dalam pendidikan abad ke-21, macam mana kita nak kaitkan? So kenapa mesti ada KPPB kan? So kalau kita tengok di sini, macam saya sebut tadi, kita berteraskan kepada FPK tadi, kita nak merealisasikan. Kita nak merealisasikan budak kita nak kembang potensi jeris dia. Dalam pada itu kita tetap ada etika, ada etika di situ, ada sistem nilai dekat situ, kepatuhan kepada Tuhan. So medium yang kita nak guna untuk pembelajaran makna ini, mata pelajaran tadilah kita interdisciplinary kan. Okey, jadi secara tak langsung kita dalam proses untuk lahirkan modal insan yang kita nak lahirkan berdasarkan FPK tadi. Itu yang saya katakan saya guna model capacity, model reka bentuk pembelajaran ini. Ya, model reka bentuk pembelajaran ini. Macam mana kalau cikgu nak rancang satu strategi PDP yang terbaik tu, maknanya cikgu kena memahami dulu apa keperluan murid. Kadang-kadang kita mengajar ni kita seronok sendiri, nak habis sukatan silibus kan. Kita tengok di SKP, mungkin tak tengok pun, hanya tengok buku teks yang ada panduan apa yang kita nak capai, TP berapa semua, hanya itu lepas tu kita ajar. Kita tak bagi pun budak kita autonomi dia belajar. Kalau kita je yang banyak bercakap macam saya macam ni kan, saya bercakap je kan, dekat mana nak wujudnya komunikasi? Macam mana nak wujudnya kolaborasi? Kalau dalam kelas lah, kalau dalam kelas tu
cikgu itu dia memainkan peranan macam saya, bercakap je kan. Jadi kat mana kalau saya yang bercakap seorang, kat mana elemen kompetensi komunikasi itu saya nak masukkan? Dekat mana kolaborasi itu saya nak masukkan? So kalau kita tengok kan dalam orang kata model kebentuk pelajaran, kita memberi autonomi kepada budak. Bagi dia berdikari, dia buat sendiri, kita bagi satu tajuk, okay, explore. Maknanya secara tak langsung kita memberi dia peluang untuk dia cetus idea dia. Kan? Itu yang orang kata, okay, kita tengok perbincangan model kebentuk pelajaran 4 dimensi tadilah, ya. Kalau kita tengok macam mana kalau cikgu nak rancang kapasiti pedagogi tadi, cikgu kena guna orang kata kaedah, teknik yang perlu cikgu upgrade, upskilling. Kalau kita nak budak kita ni ada orang kata dia dapat satu orang kata yang apa yang kita nak, fokus point kita itu program mana, kalau kita rancang PDP kita itu sangat molek, sangat cantik, dia akan dapatlah apa yang kita nak. So kita yang patternkan budak kita. Tambah pula yang orang kata pasca pandemik ni kan, pasca PKP ini, pandemik ni. Kita sebagai cikgu ni sebenarnya, tambah sekarang ni semua online. Dulu saya rasa, bukan setakat orang lain lah, bukan setakat guru-guru yang ada dalam kita punya channel ni. Saya dulu pun macam tu, dia tak biasa dengan Google Meet. Kita tak biasa dengan Google Meet. Tetapi bila jadi macam ini, teknologi itu sebagai sokongan, dia bantu kita. Jadi kalau kita nak bagi sesuatu yang baik untuk murid kita, maknanya kita dari segi teknologi kalau kita dulu tak berapa nak pandai atau apa nak mahir atau apa nak cakap, so kita kena upgrade lah. Kita pun kena belajar benda tu. So itu yang kadang-kadang kita ada konsep learning partnership dekat situ, bantu-membantu. Kalau cikgu tak tahu, murid kita akan tolong. So dekat sini guru tu sebagai co-learner dan co-designer lah. Kan macam mana guru dan murid itu berkolaborasi, bekerjasama. Sebelum kita nak murid kita berkolaborasi, bekerjasama, kita kena dulu kan. So daripada situ maknanya kita dah wujudkan learning partnership kat situ. Kan, jadi sekarang ni kalau kita tengoklah dalam Google Meet kan, saya yakin cikgu setuju dengan saya. Murid kita kalau dia masuk, dia appear dalam Google Meet tu, apa sebenarnya tujuan dia? Apa sebenarnya yang cikgu rasa apa sebenarnya tujuan dia masuk Google Meet tu? Apa agak-agak? Adakah dia excited dengan PDP kita? Ataupun ada tujuan lain kenapa dia appear dalam Google Meet kita? Itu kadang-kadang Google Meet kita adalah 10 orang, adalah 5 orang, 6 orang kan. Kenapa agak-agak? Yang sekarang ni dia orang tak boleh pergi ke sekolah. Kalau kita tengok kan, kalau dia appear dalam Google Meet itu sebenarnya dia nak jumpa kawan-kawan dia. Dia nak jumpa kawan-kawan dia. Okey, dia nak jumpa kawan-kawan dia, itu salah satu sebab kenapa dia masuk dalam Google Meet kita. So kalau kita tengok sekarang ni kan, kita kena belajar ikut apa orang kata, ikut masa murid. Ikut masa murid ya. Kita ikut masa murid, kita bagi autonomi dekat situ. Okey, autonomi yang saya maksudkan di sini adalah orang kata kita bagi dia ikut cara belajar dia memang tak sama dengan kita. Okey, maknanya kalau biasalah masa kita di sekolah dulu, kalau orang kata interaksi fizikal tu, kita akan bagi arahan, okey masuk kelas. Sama juga kalau cikgu buat sekarang ni kan kelas Google Meet kan. Okey masuk kelas saya pukul 10.30. Okey buat itu buat ini. Jadi kan semua yang cikgu bagi itu orang kata verbal engage. Maknanya semuanya arahan. Cikgu ada kontak dengan student cikgu, anak murid cikgu ni, engagement di situ, behavior engagement je. Dari segi sikap dia, tingkah laku dia, okey buat itu, buat ini, buat arahan. Tetapi cikgu tidak meletakkan di situ satu orang kata cognitive engagement. Tak ada autonomi dekat situ, semua budak ikut cikgu. Macam tu, macam ni, ikut saja. So itu kita katakan dia punya behavior engagement. So cognitive engagement tu tak ada. So bila tak ada cognitive engagement, macam mana nak ada pembelajaran bermakna? Kan, macam mana kita nak ada pembelajaran bermakna di situ? Okey? Okey. Kita nak ada autonomi tadi, yang saya sebut ada autonomi tadi. Kita orang kata, kita belajar ikut cara budak kita belajar. Kita sediakan satu talian, orang kata satu platform untuk dia orang kata dia explore idea dia.
Itu yang saya kata macam mana kita cetuskan idea budak, kita bagi otonomi pada dia. Kita tak nak kita cuma ada behavior engagement dengan dia. Kita nak ada cognitive engagement dengan dia. So maknanya student ni dia ada dia punya orang kata apa, cara dia belajar sendiri. Itu yang student in their own tu yang kita kalau boleh kita bagi otonomi dekat dia. Itu maksud saya di situ. Jadi kalau kita orang kata nak pembelajaran bermakna itu berlaku, cikgu ni kena ada kapasiti pedagogi yang mantap lah. Kalau kita nak guna benda yang sama je, katakanlah cikgu ya, kita berinteraksi secara fizikal dekat sebelum PKP kan. Kalau benda yang sama kita nak bawa dalam PDP kita secara atas talian online ni, memang saya rasa bukan satu yang praktikal lah. Jadi budak pun kalau masuk macam saya ada baca tadi hanya sekadar untuk kehadiran kan, dia akan berlaku macam tu lah. Tetapi kalau kita sediakan satu orang kata aktiviti yang boleh menarik dia, yang boleh kita ikat dia, yang boleh kita sentuh dia untuk dia berfikir, sebab budak ni sebenarnya kalau kita bagi dia peluang untuk bercakap ke apa, dia lebih kreatif sebenarnya daripada kita. Sebab dia open, dia dah terbuka. Dia banyak, kalau kita tanya dia memang boleh bagi pandangan dia, sebab kita punya sistem pendidikan, kita lebih kepada kalau cikgu lah yang saya tengok kan, kita suka nak tengok betul atau salah. Kata kalau kita tanya budak kan, kita punya indikator kita tu, kita punya indeks untuk dapat kecemerlangan kejayaan itu dia lebih. Kita lebih kepada orang kata untuk akademik. So kita nak jawapan tu betul salah. Sedangkan macam saya sebut tadi, kita pentingkan contribution, apa dia punya sumbangan. Dia boleh bagi jawapan, dia boleh bercakap, itu kita dah masukkan elemen komunikasi yang dekat situ. So kalau kita tengok nak macam mana kita nak dapat pembelajaran kompetensi global 6C, itulah yang kita perlu buat. Maknanya bila dah PKP sekarang ni kita menggunakan teknologi, talian Google Meet semua dan sebagainya. So kita pun kena didik yang itulah. Kita kena biasakan dia, dan cikgu kena biasa jugalah sebenarnya ya. Cikgu kena biasakan macam mana memberi dia kebebasan, otonomi. Ya. Okey, yang ini kita tengok model capacity. Okey, yang kita akan bincang satu sajalah ya. Kalau kita tengok kan di situ itu yang saya sebut tadi, kenapa kita perlu satu kapasiti pedagogi ya. Lepas tu kita tengok pula macam mana reka bentuk kita. Saya dah sebut tadi macam mana kita nak budak kita berkolaborasi, macam mana kita nak bagi otonomi pada dia, rakan pembelajaran kan. Sebab kalau kita tengok kan macam tadi saya dah sebut dah macam mana backward design tu salah satu orang kata macam mana kita, salah satu proses yang kita boleh bawa budak kita kepada pembelajaran makna itu. Sebab kalau sekolah TS25 dia ada showcase ya. So kita nampaklah benda tu. Jadi kalau kita tengok okey, kalau macam amalan pedagogi tadi saya dah sebut dah, saya dah sentuh yang pasal saya tunjuk gambar burung tadi kan. So kalau kita tengok kita ni di kalangan kita cikgu-cikgu ni pun kita ada 3 kluster pedagogi. Kalau kita tengok kluster 3 kluster pedagogi ni, cikgu pilihlah mana satu cikgu nak. Kita ada kluster pedagogi antik, kita ada kluster pedagogi klasik, dan kita ada kluster pedagogi contemporary. So kalau untuk pembelajaran makna ini kita kena ada satu orang kata anjakan lah, kita kena berubah lah. Itu yang saya kata berubah dari segi amalan pedagogi kita kena pergi kepada era contemporary. Maknanya kita ni sebagai guru, kita tak boleh jadi fesi dah. Ya, kita lebih kepada orang kata activator. Macam mana kita nak dapat proses PDP itu berkesan, kita ni sebagai motivator, kita dorong budak kita apa yang dia boleh buat. So pembelajaran itu berpusat kepada apa yang dia boleh buat. Jadi kalau kita tengok bila pembelajaran tu orang kata bila kita dah memenuhi, kita dapat memenuhi hasil pembelajaran kita inginkan kan, dan budak kita boleh apply ya. So pada pembelajaran bermakna itu, proses itu akan berlaku lah. Sebab kita tak boleh kata pembelajaran bermakna ni dalam setahun 2 kita boleh dapat. Sebab dia memang dia tu sebab kata pembelajaran sepanjang hayat tu, katakanlah kita masuk Google Meet budak kita daripada 6 budak, biarlah dia ada peningkatan dengan PDP yang kita bawa, pedagogi yang kita bawa. So kita nak benda tu orang kata maknanya budak kita dia boleh involve secara langsung dengan kita. Itu yang penting.
Itu yang penting sebab kalau kita katakanlah cikgu sains katakanlah cikgu sains dia mengajar tentang alkali, contohlah alkali dengan asid. So dah cerita-cerita semua katakanlah ilmu yang kita sampai pada dia kita bila kita tanya dia, bila kita orang kata bila kita buka untuk dia bentang ke bincang ke, dia boleh apply kehidupan tu. Maksudnya katakanlah bila dia dah keluar, dia dah pergi bekerja ke, dia dapat gastrik ke, contohlah. So dia boleh applykan apa yang dia tahu tentang alkali dengan asid. Kalau gastrik dia lebih asid. So macam mana mengakalikan? Itu kita maksud. Sama juga kalau kita mengajar budak kita tentang makanan berkhasiat. Okey, kita ajar apa ciri-ciri makanan berkhasiat, protein ke, karbohidrat ke dan sebagainya. So bila dia balik ke rumah dia boleh apply benda tu. Oh, kalau makanan berkhasiat macam ni, benda ni. So maknanya benda tu dia apply dalam kehidupan seharian dia. Okey. Jadi kalau kita tengok kenapa kalau sama jugalah katakanlah cikgu kita masuk kelas, kita mengajar, okey kita bagi latih tubi kan. Latih tubi, okey kamu buat ni, kamu buat tu. Kita bagi latih tubi untuk dia membetulkan. Macam saya sebut tadi, kita punya konsep kita betul salah. Saya mengajar student saya tak ada betul salah. Bagilah jawapan apa pun. Itu konsep yang saya bagi pada student saya. Tidak ada betul salah. Kamu boleh cakap apa saja kalau saya soal. So jadi kalau kita buat latih tubi kan untuk dia membetulkan kesilapan, so benda tu habis macam tu sajalah. Kita boleh gunakan sesuatu yang baru. Okey, katakanlah kadang-kadang kita tanya, okey kamu apa yang kamu tak faham cikgu ajar ni, okey apa yang faham tak faham. Memang susah nak dapat jawapan pada dia. Kalau kita suruh dia create soalan untuk kita pun, dia akan susah. Dia akan susah kata, okey kamu bina buat soalan untuk cikgu. Katakanlah. Tetapi kalau kita bagi tugasan itu, katakanlah okey kamu buat soalan untuk bagi cikgu. Kita dah ajar ni, okey kamu buatlah satu soalan untuk cikgu. Kita bagi dalam kumpulan, contoh kita bagi dalam kumpulan, dia akan duduk berlakulah proses critical thinking. Macam mana nak buat bagi soalan? Dalam berkumpulan itu, dia akan wujudlah critical thinking kat situ. Dia akan wujudlah kolaborasi dekat situ bila kita bagi dalam kumpulan. Bila kita minta satu, bila dia bagi tiga, kat mana yang mana satu dia nak bagi kat cikgu ni. So benda-benda yang itu yang kita nak sebenarnya. Benda-benda itulah yang kita nak sebenarnya. Kan? Jadi selain daripada itu, contohlah kan, katakanlah kita bagi latihan kan, benda yang sama je kan. So dia kadang-kadang budak kita ni dia takut salah. Sebab kita menekan kepada betul salah, dia takut salah. Dia sebenarnya dia tak jadi masalah. Katakanlah kita nak bagi budak kita faham, contoh kan. Kita katakanlah untuk pentaksiran, untuk PBD, pentaksiran ni kita boleh buat semasa ataupun selepas, dia tak semesti tunggu habis semua dah. Secara sumatif formatif tu dia tak ada, orang kata dalam sistem pendidikan kita sekarang ni untuk PBD ni dia boleh berlaku spontan. Cikgu nak buat senarai semak ke apa boleh. Jadi katakanlah kita bagi satu task, satu tugasan kan. Okey, jawapan yang saya bagi ini kamu pilih mana yang betul, mana yang salah. Contohlah kan, mana betul dan salah. Kalau dalam sistem pendidikan kita macam tu. So jawapan yang kita bagi tu sebenarnya semua salah. Yang kita bagi itu sebenarnya semua salah. Jadi macam mana kita nak tahu budak kita faham? Kita suruhlah dia buat dalam contohnya macam aktiviti comparison, untuk perbandingan ke. Kita boleh je bagi. Kita boleh je bagi macam mana? Katakanlah jawapan yang dia kata tu okey yang ni salah. So kita minta dia bagi rasional. Apa jawapan sebenarnya? So maknanya kita itu activator tadi tu, kita dorong dia untuk berfikir. Kalau dia ada ke 6 kompetensi 6C ni tadi, maknanya itu satu yang positif lah, impak yang tinggi lah sebenarnya. Itu yang kadang-kadang kan kalau kita tengok kan, kalau kita kata kita mempraktiskan orang kata PDP sehala itu, memang kita takkan dapatlah yang kompetensi 6C itu. Yang dapatnya cikgu lah, cikgu dapat kemahiran berkomunikasi sajalah. Komunikasi cikgu makin mantap. Jadi mungkin akan ada isu kadang-kadang bila tanya budak tak nak jawab kan. So macam mana? Itu yang kita kata cikgu pun dia kena kreatif, cikgu pun dia kena kritis. Kan sebab kita tahu semua orang kata kalau kita nak sesuatu perubahan itu, semua itu bermula daripada education. Sebab kita nampak daripada education itulah orang kata satu perubahan akan berlaku. Tak ada orang kata pendidikan takkan berlaku apa-apa perubahan. Jadi kita sebagai guru kita kena merancang PDP kita. Macam mana kita nak berubah?
Ya, jadi itu yang kenapa kalau kita tengok yang ini ya, macam mana kita nak suburkan dalam PDP kita? Kalau kita tengok, macam mana kita nak subur? Macam yang saya sebut tadi lah. Ya, macam mana kita train budak kita, sebab sekarang ni kita kena train budak kita untuk cognitive engagement tadi. Yang saya sebut tadi kan cognitive engagement. Cikgu kena train budak kita macam mana dia nak menggunakan dia punya kognitif itu untuk dapat pembelajaran bermakna, untuk dia boleh apply. Kita kena rancang aktiviti lah. Kita kena rancang aktiviti. Cikgu yang kena susun aktiviti supaya pembelajaran bermakna itu terhasil. Dan daripada pembelajaran itu jugalah kita akan menjelmakan 6 kompetisi 6 tadi, 6C tadi. So maknanya cikgu punya aktiviti itu yang saya kata tadi, cikgu pilih pendekatan apa dulu. Okey, cikgu pilih strategi apa. Kalau cikgu faham sendiri konsep pedagogi, pendekatan, strategi kalau cikgu faham kat mana dulu, kat mana kemudian pendekatan, strategi, kaedah teknik, kalau cikgu boleh susun, cikgu boleh rancang satu RPH yang sangat bagus, sangat hebat. PDP cikgu akan orang kata PDP cikgu akan menjadi lebih bermakna. Okey, ini kalau kita sendiri sebagai guru, kita tak boleh bezakan apa itu pendekatan, apa itu strategi, apa itu kaedah, apa itu teknik. Kita sendiri pun tak boleh nak bezakan. Macam mana kita nak rancangkan kita punya PDP? Lepas tu di SKP pula kita tak menguasai. So, kita punya PDP tu macam itulah, macam biasa-biasalah. Budak kita pun macam biasa-biasalah. Sekarang kita nak budak kita yang luar biasa. Jadi macam mana nak dapat luar biasa? Cikgu kena luar biasa dulu. Cikgu nak dapat luar biasa macam mana? Pedagogi cikgu lah yang luar biasa. Kalau cikgu punya pedagogi tu biasa-biasa, cikgu dapat impak yang biasa-biasa juga. So, kena fahamlah pendekatan apa yang cikgu nak guna. Cikgu nak guna integratif ke? Cikgu nak guna spesifik kepada umur induktif ke? Didaktif ke? So, pendekatan itu sebagai payung. Macam integratif tadi macam New Pedagogy for Dealing with KPPB tadi kan, interdisciplinary. Itu pendekatan apa? Cikgu nak guna integratif. Cikgu nak satu PDP cikgu satu hari tu dia ada gabung beberapa subjek yang lain. Ya, macam mana cikgu rombak cikgu punya di SKP dengan kawan-kawan tadi. Cikgu duduk sama-sama. Satu sikap, saya tak tahulah, bukan semua ya. Ada cikgu yang dia susah untuk berkongsi. Ya, dia suka bergerak solo. Bergerak solo memang mudah kerja cikgu cepat. Tetapi hasil dia tak memberi impak yang kita nak. Jadi cikgu kena berkolaborasi. Ada setengah cikgu yang dia susah untuk memberi. Dia ada ilmu dia simpan. Dia tak nak share. Bila kita tak nak share ilmu kita takkan dapat balik kita punya kita tak dapat balik lah apa yang kita bagi, kita tak dapat balik lah, kita tak ada berkongsi lah di situ. Sekurang-kurangnya kalau saya bagi pada cikgu macam hari ini, ada feedback, okey doktor macam ni. So saya menerima semula, menerima sesuatu, orang kata respon daripada cikgu macam mana. Kan? So kita kena memberilah, bila kita memberi baru kita menerima. Jadi kalau kita dah jelas apa pendekatan kita, baru kita gunakan strategi. Strategi, kadang-kadang bila strategi, kalau saya tanya strategi tu apa, macam-macam keluar. Itulah bercerita lah, soal jawab macam-macam. Sedangkan strategi ni dia ada 4 sahaja. 4 sahaja cikgu kena ingat. Dia tak lebih daripada 4. Sama ada cikgu, PDP cikgu itu berpusat kepada guru, berpusat kepada murid, berpusat kepada bahan sumber, ataupun berpusat kepada aktiviti cikgu, tugasan. So cikgu dah nampak dah flow tu. So daripada strategi itu pula baru cikgu masukkan kaedah apa yang kau nak guna berpusat kepada murid ni, kaedah apa. Mungkin problem based learning. Kan, problem based. Maknanya semua dia cari bahan. Kita bagi satu tajuk tugasan ke apa, okey. Dia cari bahan semua-semua. So kat situ kita nampaklah dia akan ada kompetisi 6C itu. Kita pula suruh dia bentang ke apa kan, dalam bentuk-bentuk peta iting ke apa ke. So kita nampaklah elemen-elemen tu. Itu saya sebut kenapa cikgu kena rancang PDP cikgu, baru kita boleh dapat pembelajaran bermakna tadi. So pembelajaran bermakna daripada mana? Kapasiti pedagogi cikgu lah. So siapa kita punya sasaran, kita punya ni student murid kita lah, untuk dia dapat kompetisi 6C tadi. So kalau lepas kaedah kita dah okey kaedah apa, baru kita sokong dengan teknik. Ini kalau kita sendiri sebagai cikgu pun kita tak boleh beza teknik dengan kaedah, susah lah. Okey, teknik apa kita boleh buat? Bercerita ke, soal jawab ke, perbentangan, peta iting ke, banyak.
So kalau cikgu boleh bezakan benda, cikgu boleh susun, cikgu nampak berfokus, memang cikgu buat RPS tak ada masalah. Itu yang saya sebut tadi, untuk dapat pembelajaran bermakna ni cikgu kena rancang, kena betul-betul duduk, kena tengok apa yang cikgu nak bagi kat budak cikgu. Yang itu yang kita kata kita boleh subur kalau dalam PDP kita kan. Kena ubah dah kita punya pola pengajaran kita, PDP kita kena ubah dah. Kita tak boleh lagi orang kata dalam orang kata zone selesa dah tak adalah, kena upskill dah kita punya, upskilling dah kita punya pedagogi. Kena lebih orang kata lebih mantap lah. Kalau kita nak adakan cognitive engagement, macam mana kita nak apply ke badan budak kita ya. Sebab kadang-kadang kan kita bagi yang tugasan seharian, contoh lah ya, matematik kan. Kalau contoh macam lipat baju kan, lipat baju tu pun dah ada elemen matematik pecahan dekat situ. Yang kadang-kadang kita tak terfikir pun. Kan kita nak pembelajaran di atas talian ini dia memberi inspirasi kepada budak kita. Bukan masuk saja-saja ke, tak ada. Dia dah boleh bagi inspirasi pada student kita supaya dia dapat berkongsi idea dia dengan kita. So macam mana nak budak kita berkongsi idea dengan kita? Kita nak budak kita open minded, dia boleh bercakap secara spontan, bagi idea secara spontan. Dia bukan yang orang kata mudah, tapi kalau kita train budak kita kan, lama-lama dia akan ada kebiasaan di situ. Macam KPPB ni pun bermula 2018. So baru dalam tempoh 2-3 tahun macam tu. So kalau kita nak kata jangkakan dia memang dah betul-betul establish, dah betul-betul kata bertapak kukuh tu, memang kita tak sampai tahap itu lagi lah, tapi kita dalam proses. Ya, kalau kita tengok sekolah TS25 dia dah ada dah sebenarnya melalui KMR, kefahaman reka bentuk. Apa yang dia faham? Reka bentuk apa yang dia faham? So kita dah nampak benda tu. Kan? Cumanya kita sebagai guru tu kita kena rancang lah, macam contoh lah kan, student budak-budak kita lah ya, dia suka TikTok. Saya pun tak pandai TikTok. Dia suka TikTok. So kita tak pandai TikTok, kita nak bagi budak buat TikTok ke apa, kita kena belajar dululah. Kalau benda yang dia suka, kita kena tengok dia punya era semasa dia macam mana. Kalau dia orang kata dia suka TikTok tu, kita bagilah tugasan macam tu. So daripada tugasan itu mungkin TikTok tu, okay, cikgu bagi kamu tema breakfast lah, sarapan pagi, hasilkan dalam bentuk TikTok. So dia akan sediakan lunch ke, tak kisahlah, dia akan buat TikTok itu berdasarkan tema yang kita bagi. So kalau untuk KPPB ni, kita tak penting ke output sangat. Output itu sebagai sokongan, tapi kita nak proses dia belajar itu, proses sepanjang dia apa yang dia buat. Dia akan Google ke, search apa macam mana nak buat breakfast tu, macam mana lunch, macam mana ke dinner, macam mana ke. So dia akan search, akan Google menggunakan teknologi. Sama juga TikTok, menggunakan app semua kan. So dia akan search, akan Google semua, dia dapat dah sumber tu. Itu yang orang kata kita nak budak kita ada skill yang macam tu. Jadi bila dia dah buat semua kan, dia ada kolaborasi semua kan, dia bentang pula tu pada kita. So dia adalah kompetisi 6C dekat situ. Walaupun tak semua, kalau dapat 4-5 pun dah bagus dah. Betul tak? Cuma kita ni masih kepada teacher centered lagi, saya tengok. Kita tak buka. Sebenarnya kalau kita nak tengok kan, banyak je sebenarnya aktiviti kita boleh buat untuk budak kita. Cuma kita kena ubah, kita kena berubah lah. Kita tidak boleh berada di zon selesa. Ni kita kena ubah, kita kena upskilling kita punya pedagogi. Kena sentiasa berubah mengikut permintaan terkini, permintaan semasa. Apa sistem pendidikan kita nak. Ya. So kalau orang kata macam persekitaran pembelajaran ni, saya bagi contoh lah macam persekitaran dia sebenarnya dia mainkan peranan macam mana cikgu nak merancang proses PDP cikgu. Kalau dulu kan katakanlah bilik darjah kita, sekarang ni kalau untuk yang pembelajaran bermakna ni, kita kena keluar daripada bilik darjah tu. Katakanlah kita satu kotak bilik darjah, kita kena keluar dah melangkaui dinding kelas tu sendiri.
Sebab itu kita ada orang kata persekitaran pembelajaran, kita ada agensi luar, kita ada orang kata bukan setakat cikgu dengan murid saja. Kita boleh berkolaborasi dengan orang lain, dengan guru besar ke PGB ke, dengan cikgu cemerlang ke, ataupun dengan keluarga ke, dengan orang yang ada pengalaman bermakna. So kita share dekat situ. Kan? Dia bukan lagi kata ruang lingkup fizik kelas tu saja. Itu sebab macam kita sekarang kan, macam kita belajar orang kata secara maya virtual kan, dia sebenarnya pun dia tetap berlaku juga pembelajaran makna kalau cikgu pandai. Cikgu pandai, kita under dan relearn. Kalau cikgu pandai manipulate situasi itu, memang kita akan dapat kompetensi 6C melalui pembelajaran bermakna tadi. Cuma dia sebenarnya banyaklah kalau kita tengok cikgu boleh buat lawatan kalau tak boleh bawa keluar, lawatan macam mana kita dalam cikgu punya slide lawak orang kata merentasi negeri hanya menggunakan talian, gunakan teknologi. Bawalah ke Indonesia, ke Turki, ke okey, apa yang kita nampak. So maknanya lawatan benchmark tu yang memang kalau kita nak pergi kita tak boleh. Tapi kita masukkan dalam PDP kita secara teknik Google Meet, okey yang ini apa yang kamu nampak. So adalah citizenship dia. Kan, ataupun mungkin kalau macam dari segi sokongan pentadbir, kena wujudkan satu budaya pembelajaran orang kata pembelajaran yang bagus lah. Ada taman sains ke yang cikgu fikir boleh menyumbang kepada pembelajaran bermakna. So banyak sebenarnya TikTok, ada banyak sebenarnya webinar yang cikgu boleh buat untuk sesuai dengan budak cikgu. Kalau sekolah menengah, okeylah carilah yang aktiviti yang sesuai dengan sekolah menengah. Kalau sekolah rendah, kita carilah aktiviti yang sesuai dengan sekolah rendah. Jadi pada saya sebenarnya sekarang kita tengok kan, yang penting kita wujudkan atau kita biasakan satu perkara yang baru. Macam mana kita bukan lagi selesa dengan orang kata kaedah lama, tradisional. Kita kalau boleh kita tak nak dah. Kalau kita tengok dulu kan, macam contoh pandemik ni kan, kita kata bila dah jadi pandemik ni nak buat apa? Keadaan cikgu ke student kan, nak buat apa tak tahu nak buat apa awal-awal dulu. Itu yang kita sedang berdepan dengan situasi masa kini, pandemik ni. Kan, COVID-19. Kita tak tahu akan datang pula macam mana. Macam mana pula senario budak kita nak hadapi, kita sebagai guru pun nak hadapi. So, maknanya, apa yang kita buat hari ini, kita punya PDP yang kita rancang, dia dah boleh melangkau ke depan, 5 tahun lagi ke 2-3, dia dah boleh melangkau. Dia boleh, itu yang saya kata tadi, kita nak latih train budak kita sebagai problem solver. Kita tak nak mana dia datang sekolah habis-habis sukatan habis dah, kita tak nak yang macam tu. So, sebab kita tak akan jangka apa yang akan berlaku lagi pada masa akan datang. Berpanjangankah pandemik ini? So kita dah mempersiapkan dia untuk satu orang kata dalam mindset dia tu, okeylah kalau ini jadi macam ni. Dia dah ada solution dah, plan A, plan B. Maknanya kalau untuk kita pun sebagai guru pun kita dah ada dah. Jadi kalau kita tengok kan, kita ni sebagai guru ni, kita dah memang tiba masa dia untuk kita orang kata mentransformkan kita punya knowledge, kita punya pedagogi. Kita dah kena berhijrah dah ke arah orang kata naratif baru amalan pendidikan yang memang kita kena ikut berdasar permintaan semasa. Kalau cikgu nak guna juga PDP cikgu guna cara lama, pedagogi yang lama, dia memang susahlah kita nak dapat pembelajaran bermakna dan juga kompetensi 6C dalam kalangan murid kita. So kalau kita tengok kesimpulan dia, inilah dia, maknanya kita pelajar dengan warga pendidik itu dia akan berdepan dengan perubahan amalan PDP yang mencabar. Itu memang kita tak boleh lari. Kita tak boleh macam dulu senang je. Tak, sekarang ni memang tak. Jadi macam mana kita berkolaborasi, ini bukan setakat kita berkolaborasi fizikal kita dengan murid kita ke apa ke, tak. Kita berkolaborasi dengan bahan, teknologi, kita berkolaborasi dengan persekitaran, kita berkolaborasi dengan semua yang ada di sekeliling kita. Kita relatekan benda tu. Kita integratekan benda tu. Kita sepadukan benda tu. Baru kita dapat satu PDP orang kata yang bermakna, pembelajaran bermakna tadi. Jadi semua yang kita buat tu mesti yang terbaru, terkini, upskill tu. Macam mana kita nak dapat budak yang orang kata betul-betul kemenjadian murid itu, upskilling kita punya pedagogi lah. Itu yang penting kalau kita rumuskan sebenarnya. Macam mana cikgu nak dapat pembelajaran bermakna itu? Cikgu yang kena rancang. So bila cikgu rancang, okey untuk kemenjadian murid, nak elemen, nak kompetensi 6C, okey apa dia melalui aktiviti apa. Jadi
kita nampaklah benda tu. Kalau cikgu sendiri tak boleh rancang benda tu, cikgu nak buat macam PDP biasa cikgu, memang tak berlakulah pembelajaran bermakna itu dan tak terjemalah dalam orang kata aktiviti kita untuk mendapatkan kompetisi 6C dan kalangan murid kita. So apa yang penting kita sebagai guru ni memang kena bersedia, memang sentiasa bersedia untuk berubah. Memang kena ada satu pedagogi yang orang kata yang boleh menjentik kita punya student supaya bila dia masuk kelas kita dia seronok. Dia tunggu kelas kita, dia tertunggu-tunggu dan kita laksanakan aktiviti kita itu tidaklah sama sepanjang masa. Kita sentiasa ada aktiviti yang pelbagai. Ya, kalau kita tengok ya untuk dalam PKK21 ni, untuk aktiviti PKK21 ni banyak sebenarnya ya. Kalau cikgu boleh Google banyak tu, saya kata kalau setakat cikgu nak tahu apa saja maklumat tu semua ada. Sama juga dengan budak kita. Tapi macam mana kita nak apply benda tu supaya dia nampak bila dia bawa untuk kehidupan future dia nampak oh benda ni macam tu. So itu yang saya cakap tadi, kenapa kalau kita tengok tadi yang model saya pilih tadi, dia 4-5 tadi, dia sangat mempengaruhi. Dia bukan berdiri sendiri tapi dia sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita tengok kan macam-macam, katakanlah orang kata kita bagi budak kita, okey, kamu dah hasilkan perbincangan, kamu buat presentation. So bila presentation dia akan berlakunya communication. Jadi communication di situ bukan setakat dia presentation saja berlakunya komunikasi. Kita nak macam mana dia boleh nego dengan orang lain, kawan dia. Apa yang dia boleh bagi pada kawan dia. Berdasar presentation itu, dia boleh bagi selain daripada presentation. Itu yang kita nak didik budak kita. Kan? So kadang-kadang kan sekarang pun contohlah ya, macam kita tengok ya, collaboration tu memanglah sampai sekarang pun kalau kita tengok budak-budak yang baru bekerja, ya, kadang-kadang bila di sekolah ni kita tak train dia pun untuk berkolaborasi. Bila dia pergi bekerja untuk kali pertama dia bekerja, pengalaman dia tak boleh berkolaborasi pun. Dia tak berapa reti nak kerja dalam pasukan. Dia biasa solo. Sebab kita dah train macam tu. Okay? Sama juga orang kata macam critical thinking. Sekarang ni kan ada yang anti-vaksin lah, apalah kan, dapat satu info je, dia generalisasikan satu info tu saja. Dia tidak kutip banyak-banyak, tak. Okey, terus dia buat judge. Terus dia buat, oh ni tak boleh. So kita tak nak budak kita macam tu. Maknanya dia boleh berfikir, dia boleh berfikir secara balance. Orang kata check dan balance. Dia boleh, maknanya itu yang kita nak. Kita nak budak kita ada kemahiran itu. Bukan setakat habis sukata, okey lulus melang dah. So apa equipment alat yang kita boleh untuk kita jermakan 6C itu, cikgu lah yang kena create benda itu. Cikgu kena rancang. So cikgu bagi kat budak explore. Kita punya perancangan PDP itu akan menyuntik budak kita untuk okey buat tu, buat ni. So dia dengan sendiri. So berlakulah di situ pembelajaran bermakna dan terlahirlah orang kata student kita yang ada kompetisi 6C tadi. Ya, jadi itu kesimpulan daripada saya, sedikit perkongsian daripada saya. Kalau ada apa rasa cikgu, mungkin cikgu nak share ke apa ke, ataupun ada soalan dia ke, saya bukalah ya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Siti Hayati atas perkongsian sebentar tadi. Mungkin selepas ini nanti ada kesinambungan untuk mengepas persoalan ini dengan bersandarkan kepada model-model yang lain pula ya Doktor? Ya. Pada ruangan komen rata-rata mengucapkan terima kasih atas perkongsian dan pencerahan daripada doktor ya. Sekiranya ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang ingin bersama-sama dengan tetamu kita di konti untuk bertanyakan soalan, sila typekan saya di ruangan komen. Sahabat saya secara rawak akan mengundang tuan-tuan dan puan-puan ke dalam konti untuk bertanyakan soalan. Tuan-tuan juga boleh bertanyakan soalan pada ruangan chat ya. Jadi tentu banyak benda yang nak diketahui dengan lebih lanjut lagi. Jadi kita boleh bertanyakan kepada Dr. Siti ya, Dr. Siti Hayati. Ya. Kita dah ada tetamu ya doktor. Silakan. Ya, okey.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Umar Azrai dari Sekolah Kebangsaan Putra Utama di Kulai Johor. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk menanyakan soalan. Sering bermain di fikiran saya selama ni untuk bertanyakan kepada orang yang pakar lah, saya yang tepat untuk saya ajukan soalan ni. Okey, jadi saya ingin mengajukan soalan kepada Dr. Siti Hayati. Kerana saya seorang guru, saya tercari-cari apa strategi yang terbaik untuk anak murid saya bagi saya mengetengahkan pembelajaran bermakna. Jadi soalan saya mudah saja, apakah strategi yang tepat yang boleh doktor cadangkan kepada saya serta guru-guru lain untuk kita wujudkan pembelajaran bermakna? Itu saja doktor. Okey, terima kasih, soalan yang baik. Kalau nak kata, orang kata strategi strategi yang tepat tadi kan? Ya. Dia sebenarnya kalau kita nak kata strategi yang tepat tu, saya tak boleh orang kata bagi satu jawapan spesifik. Ya, dia bergantung kepada kreativiti cikgu. Itu yang saya sebut tadi ya. Macam mana kita bila kita nak rancang kita punya PDP, kita kena tengok elemen pedagogi itu sendiri. Ya, apa pendekatan kita nak guna, apa strategi kita nak guna, kaedah kita nak guna, teknik kita nak guna. Jadi kalau kita boleh blend benda tu bersama-sama, dia akan jadi satu orang kata strategi yang bagus lah. Asalkan kita punya perancangan PDP kita itu menjurus kepada pembelajaran bermakna. Daripada pembelajaran bermakna kita itu, dia akan menyumbangkan kompetensi 6C tadi pada kalangan murid kita. Dia ada kemahiran skill 6C itu dah cukup bagus dah. Dia boleh dapat 4 ke 3 pun dah cukup bagus. So kalau nak tanya saya secara spesifik apa dia strategi ke apa ke, cikgu yang rancang sendiri. Cikgu tengok flow tadi macam mana. So kalau itu yang saya kata cikgu kena rancang. Cikgu yang kena rancang PDP cikgu. Okey? Terima kasih. Menjawab soalan ke cikgu? Menjawab tak soalan cikgu? Okey. Menjawab soalan cikgu. Okey, terima kasih banyak doktor. Sama-sama. Okay, terima kasih Cikgu Umar ya. Hari ni kita audien kita kebanyakannya daripada selatan tanah air. Tadi pun kita ada daripada Johor yang berkongsi pandangan semasa di awal siaran kita tadi. Dan adakah kita masih ada lagi yang kita ada lagi ya doktor, tetamu kita di konti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Rosmani. Saya Nurdini Atirah binti Namizan dari SK Zainab 1 di Kota Baru Kelantan. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Siti Hayati atas perkongsian yang cukup bermakna. Saya ada satu persoalan yang berlega-lega dalam saya punya fikiran. Saya nak tahu bagaimana kita nak sesuaikan cara guru mengajar dalam pandemik COVID-19. Macam yang kita tahu, nak mengajar seperti biasa pun susah, apalagi kita nak fokus kepada pembelajaran bermakna. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Dini. Soalan mantapnya soalan. Okey. Kalau kita tengok, kita kena faham dulu lah konsep pembelajaran bermakna tu kan. Dia konsep pembelajaran bermakna ni dia bukan setakat guru murid aja. Yang kalau kita tengok dia ada partnership learning. Partnership learning macam saya sebut tadi. Dia melibatkan semua yang ada di sekeliling kita. Bagaimana kita berkomunikasi, berkolaborasi dengan yang ada di sekeliling kita. Persekitarannya kan, orang-orangnya semua. Maknanya kita ada kolaborasi di situ. Jadi kalau kita nak kata macam mana kita nak fokus pembelajaran bermakna dalam keadaan pandemik sekarang kan, yang memang saya sebut tadi, kalau Google Meet tu 5-6 orang masuk, kadang-kadang tak masuk langsung kan. So cikgu yang rancang, bila cikgu rancang, dia boleh je kalau pengalaman saya mungkin tak sama dengan pengalaman cikgu di sekolah rendah, di sekolah menengah. Biasa saya akan cakap dulu, okey, aktiviti esok ni kita akan buat macam ni. So kamu cari bahan macam ni. So kita dah masukkan flip classroom dekat situ. So kalau kamu nak tahu apa yang cikgu nak ajar, kamu nak tahu apa yang saya nak ajar, okey, kita tunggu, kita bersiaran. Saya bagilah. So biasanya memang dia dah sedia dah. Dia dah bersedia dah dengan apa yang saya bagi, task tadi saya bagi. Jadi kita kalau kita nak kata kelas PDPR tu kita nak buat sama macam kelas fizikal, macam saya sebut tadi, dia memang akan jadi bebanan pada budak lah, bukan cikgu saya yang terbeban, budak pun terbeban. So macam mana kita nak create satu situasi, satu orang kata fenomena kita mengajar itu yang budak rasa enjoy, santai-santai. Tapi objektif kita, hasrat pembelajaran kita, KK tadi tercapai. So dalam bentuk yang macam mana, itu yang kita kata, kita kena cipta satu situasi pembelajaran itu, pola pembelajaran yang budak rasa macam, oh seronok.
dia tak ada rasa macam terbeban, dia rasa macam santai. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok dalam Google Meet class ni kadang-kadang budak dia tak bersedia pun dengan baju yang biasanya siap air semua kan. Saya pernah tengok sendiri yang tu kan. So kita kena create satu orang kata yang boleh kita jadikan satu aktiviti tu kita boleh nampak. Maknanya budak kita akan dapat apa yang kita nak, hasrat punya budak kita dapat. So dalam masa yang sama kompetisi NAMSI tu ada. Kita buka lah sama ada dia berkomunikasi ke apa ke, cikgu yang kena orang kata pandai rancang di samping kemudahan teknologi yang dia guna. Sekarang ni macam-macam kalau kita tengok macam-macam orang kata. Cuma benda ini biarlah daripada sedikit budak itu 3-4-5 orang tapi dia akan meningkat. Daripada sehari PDP kita akan meningkat. So kalau kita tengok dekat sini, cikgu itu main peranan yang penting lah. Kalau kita kata nak fokus sangat tu maknanya cikgu kena susun, cikgu kena rancang. Biarlah kita bermula sedikit, lepas tu kita akan dapat banyak. Okey, Cikgu Dini menjawab persoalan ke? Okey, menjawab. Terima kasih Dr. Siti. Sama-sama. Okey, terima kasih Cikgu Dini daripada Kelantan doktor kita ada satu lagi soalan ni daripada ruangan komen doktor daripada Cikgu Zunaida binti Cik Hassan doktor banyak mengulas tentang kaedah secara online. Bagaimana pula kaedah offline terbaik untuk pembelajaran bermakna, kerana tidak semua murid dapat join kelas online kerana kekangan internet dan lain-lain. Terima kasih Cikgu Zunaida atas soalan yang diberikan. Mungkin kita boleh dengar jawapan daripada doktor. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Zunaida. Ini kena buat siri 2 ni tuan moderator. Okey, memanglah yang saya sentuh hari ini sebab biasa orang cakap okey macam mana nak apply untuk pandemik kan, offline macam mana kan. Dia kata macam saya sebut tadi lah, kalau kita nak kata satu kaedah yang terbaik itu kan, dia cikgu yang rancang. Mungkin kalau saya bagi satu cadangan sesuai untuk budak saya, siswa guru di IPG, tak sesuai untuk cikgu kan. Jadi cikgu rancang macam mana gunalah kreativiti cikgu. Kalau saya macam orang kata offline tu, saya ada strategi saya, ada pendekatan saya, kan, ada teknik kaedah saya ya. Tapi kalau macam saya sebut tadi lah kan, kadang-kadang kita bagi kita bagi tugasan kan, offline kita bagi tugasan, kita bagilah tempoh 2 minggu. So bila dia datang balik untuk kelas online kita, kita suruh dia present. Kita meminta dia bercerita apa proses yang dia lalui daripada dia cari maklumat daripada dia explore benda tu, kemudian dia proses macam mana, dia kontak orang tu, dia kontak orang ni. So maknanya dalam tempoh 2 minggu itu projek yang kita bagi itu dia dapat laksanakan. So bila kita bercerita, bila kita minta dia bentang present kan, tak kisahlah sama ada pemindah IT ke apa pun. So kita dah bagi tugasan itu. Itu yang biasa yang boleh kita buat lah. Tetapi kalau macam cikgu nak kata tanya saya, apa yang maknanya yang paling mungkin yang sesuai ke apa, cikgu yang tahu kesesuaian untuk budak cikgu. Kalau untuk student saya siswa guru, saya tahu apa yang sesuai. Untuk cikgu Zunaida yang lebih kenal. Kita kena guna balik multiple intelligence lah, teori pelbagai kecerdasan untuk macam mana cikgu nak create. Okey ya Cikgu Zunaida, terjawab persoalan ke Cikgu Zunaida? Kita berkongsi. Mungkin Cikgu Zunaida nanti akan komen, ada komen susulannya di ruangan komen. Mungkin kita boleh buka lagi satu soalan doktor kalau tak keberatan, sebab kita rasa boleh, masa pun sudah hampir kepada penghujungnya. Mungkin kita boleh buka lagi satu soalan. Okey doktor, kita ada seorang lagi tetamu di konti doktor. Mungkin soalan yang terakhir untuk petang ni doktor Ya. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Siti dan juga Encik Rosmaini. Baiklah, saya Cikgu Syamimi dari SK Tambun. Sebelum saya mulakan persoalan, saya nak ucap terima kasih jugalah kepada PPD Kintan Selatan atas anjuran bengkel pada petang ini. Terima kasih kepada Dr. Siti atas penyampaian perkongsian sangat bermakna untuk kami semua para guru. Baiklah, soalan saya, sejauh manakah keberkesanan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna untuk membentuk kepribadian dan pengetahuan murid-murid? Berdasarkan pengalaman Dr. Siti lah, sama ada pembentukan kepribadian siswa guru ataupun untuk murid-murid sekolah. Okey, terima kasih Syamimi
Okey, satu soalan yang bagus. Satu soalan yang bagus. Bila kita kata sejauh mana keberkesanan ni, dia macam soalan masa buat PhD masa dulu lah. Kita nak kena ukur kan. Tapi boleh lah ya. Kita share berdasar pengalaman saya. Dia kalau kita tengok showcase lah ya. Kalau sekolah TS25 ini kita ada showcase. Showcase inilah yang kita tengok dia proses dia. Kan? Dia proses dia. Kalau dikata kalau dia ada satu projek, biasanya kita akan buat berdasarkan PBL lah, project based learning kan. So kita budak kita akan buat satu projek. Ya, macam saya pernah pergi satu buah sekolah tu, dia menghasilkan perfume daripada limau. Okay. So kalau kita nak tahu kata keberkesanan kapasiti pembelajaran bermakna tu, KPPB ini ada untuk kepribadian dia, untuk sasiah lah, maksud dia sasiah kan. Kita nampaklah dia punya proses dia menghasilkan tu ya, macam mana sabarnya dia, macam mana orang kata ada daya tahan dia, tanggungjawab dia, kita bagi dalam kumpulan, dia buat bersama-sama. So kita secara tak langsung kita nampak karakter dia dekat situ. Kan? So biasanya showcase inilah satu medium yang kita boleh nampak wujudnya pembelajaran bermakna itu. Yang kita boleh juga nampak melalui dia punya aktiviti projek ini jugalah terjemahnya kompetensi 6C tadi. Apa-apa dia tu kita berdasarkan projek dia lah. Jadi kalau kita nak kata orang kata macam sasiah tadi kan, kepribadian. So kita nampaklah macam saya sebut tadi, macam mana dia usaha sedaya upaya dia. Lepas tu macam mana kita nak tahu yang budak kita ni ada elemen ni, kompetensi 6C ni, dia ada perubahan tingkah laku. Sama juga kalau kita nak mengukur kita punya PDP itu berjaya atau tidak, perubahan tingkah laku dia lah. Kan, daripada dia tak tahu dia jadi tahu. Kan, daripada tahu tu dia faham, lepas tu tahu faham dan dia boleh buat, tahu faham boleh buat dengan tertib. Itu tipi-tipi tu lah. Kan, jadi pada situ kita nampak lah, kita dah boleh bagilah kalau standard prestasi tipi berapa kita nak bagi tu, kita dah boleh bagi dah. So kalau kita nak kata macam mana kita, sejauh mana keberkesanan itu, kita tengok daripada produk yang dia buat. Dan produk ini dia tak semestinya daripada projek. Kadang-kadang kita rasa macam projek tu besar, rasa macam besar kan, tak semestinya. Kalau kita bagi satu tema yang untuk packaging pun, kalau macam seni kan, packaging, dia dah boleh buat, kalau dia boleh buat satu kotak perfume tu pun, itu dah satu, orang kata satu produk juga. Kalau kad ucapan tu pun satu produk juga. Kita jangan letakkan kita punya bila produk tu, mesti yang produk yang besar-besar dia boleh buat tu. Tak, macam sekolah rendah kan, dia biasanya produk yang kecil tapi dia beri impak yang besar. Sebab kita nak train budak kita supaya ada di situ orang kata kompetensi 6C itu melalui apa yang dia buat, pembelajaran makna cikgu bagi. So benda itu yang kalau dia banyak sebenarnya kalau kita tengok kan, bukan setakat kalau showcase tu memang banyaklah benda-benda yang kita boleh letak semasa showcase itu, aktiviti budak macam-macam. So secara tak langsung ya, kita boleh nampaklah nak kata orang kata keberkesanan tu terlalu besar tu. Saya rasa kalau dalam tempoh kita bagi budak buat 2-3 bulan projek tu, kita tak bolehlah ukur orang kata dia betul-betul solid dapat 6C tu, tetapi kita train dia. Dia sebenarnya dia banyaklah bila dia melalui proses itu ya, orang kata proses tu orang kata pembelajaran sepanjang hayat. Itu yang penting. Itu yang kenapa saya selalu sebut. Kalau untuk kita PDP masa kini, output itu hanya sebagai sokongan, tapi kita nak macam mana proses dia melalui benda itu. Itu yang penting supaya dia boleh bawa keluar situasi realiti sebenar dia boleh nampak, dia boleh kaitkan. Maknanya tak adalah PDP kita itu habis setakat dalam kelas saja, tetapi dia boleh bawa ke ruang lingkup luar yang lain, dia boleh apply benda tu. Itu yang kita nak. Long life learning tu, itu yang kita nak sebenarnya untuk PDP kita, sistem pendidikan kita sekarang. Tetapi kita kena ingat, kita ada sistem nilai yang kita kena patuh. Kita ada etika kita di situ. Itu kita balik kepada falsafah pendidikan kebahasaan yang kita pegang sebagai sandaran kita. Itu sebab cikgu ini dia kena ada jaga adab dia kan. Itu yang kita tengok, yang walaupun kita kata kenapa sistem pendidikan kita macam ni, tapi itulah sebenarnya sandaran pegangan kita. Falsafah pendidikan kebahasaan, jangan lupa yang itu ya. Okay, terima kasih. Menjawab persoalan ke Cikgu Mini? Menjawab persoalan? Terima kasih Dr. Siti, sangat-sangat menjawab persoalan yang saya ajukan. Terima kasih. Terima kasih. Cikgu Syamimi daripada mana tadi ya? Saya kurang jelas tadi. Tak sempat nak bertanya daripada mana. Saya dengar tadi SK Tambun. SK betul ke? SK Tambun Ipoh ke SK Tambun mana ni? Tak sempat saya nak tanya daripada sekolah mana tadi.
Okey doktor ya, tapi kalau saya bila doktor kata tadi berkaitan dengan projek yang kecil tadi ya, tadi doktor ada tegaskan projek yang kecil. Saya tertarik sebab kita dalam PBD pun kita ada apa yang dikatakan small project big impact doktor Yes, jadi betul. Projek itu projek yang kecil tetapi ianya memberi satu impak yang besar. Dan sampai itu juga bila kita sebut pasal TP ni doktor, kita tak lari di mana kita kena bercinta dengan DSKP tu doktor ya. Kalau kita tak bercinta dengan DSKP tu memang sukar bagi kita untuk nak menentukan TP dalam pentadsiran bilik darjah doktor ya. Betul. Okey, jadi rasanya doktor kalau kita buka ruangan untuk soalan ni memang tak habis doktor. Sebab ada saja yang ingin bertanyakan soalan. Tetapi apakan daya kita doktor sebab masa kita pun sudah bersiaran 1 jam setengah doktor ya. InsyaAllah jika ada kelapangan, jika ada keizinan, mungkin kita boleh bersama-sama lagi dengan Dr. Siti Hayati untuk mengupas dalam modul-modul yang lain juga, tetapi masih lagi dalam ruang lingkup pembelajaran bermakna ni doktor ya. Okey, jadi mungkin sebelum mengakhirinya doktor, bolehkah doktor buat sedikit rumusan terhadap perbincangan kita pada petang ini doktor? Okey. Terima kasihlah Tuan Moderator ya. Sebelum tu terima kasih jugalah di atas perkongsian pada petang ini. Apa yang saya boleh katakan, kita sebagai guru, pensyarah pun dia guru juga ya. Cuba kata student tu berbeza kan istilah dia. Cuba kita untuk pembelajaran bermakna ini saya sangat kita cakna kita kena tengok senario pendidikan kita masa kini kan, macam apa yang kita nak budak kita dapat kan. Pembelajaran bermakna tu pada saya memang satu orang kata proses yang memang kita memang kita harapkan memang budak kita akan dapatlah kompetensi 6 untuk melahirkan dia orang kata satu generasi yang global ya. Kita letak dia ke mana-mana pun bila dia keluar kan daripada sekolah ni dia boleh bawa diri dia boleh apply ke apa yang dia belajar di sekolah. So tak semestinya orang kata janganlah bila dia pergi sekolah menengah tak tahu kita menyalahkan cikgu sekolah rendah. Okay, bila dia masuk IPG kita menyalahkan dia cikgu sekolah menengah. So kita tak nak benda tu. So maknanya kita sama-sama menggempur tenaga macam mana kita upgrade kita punya pedagogi. So kita sama-sama berusaha untuk dapatkan satu orang kata murid yang berkualiti, kemenjadian murid itu oleh satu proses yang bermakna. So kita masukkanlah elemen-elemen yang ada, elemen yang ada persekitaran kita ya. Kita tak boleh lupa sebenarnya, kita jangan belajar dalam satu orang kata dalam kelas tu itu dalam kotak tu. So kita kena adapt semua yang ada di sekeliling kita. So barulah orang kata dapat satu orang kata pembelajaran bermakna bukan untuk dia. Sebenarnya kita pun acuan student kita, murid kita acuan kita. So kepuasan bila kita dapat sesuatu, kepuasan kita juga. So apa-apa pun bermulanya semua daripada kita sebagai guru. So nak tengok kejayaan kita pada murid kita. So itulah sebagai orang kata guru itu sebagai perancang, kita tengok balik kan SKPMG itu 2 itu guru sebagai perancang, pengawal, pembimbing semua. Kena tengok balik. Kena study balik. Kemudian masukkanlah kita punya dalam PDP kita. Okey, terima kasih Cik Moderator. Okey ke? Boleh. Saya tertarik dengan apa yang doktor kata tadi dan saya pun sentiasa berpegang kepada pensyarah saya semasa saya mengikuti kursus KPLI sehingga hari ini saya berpegang kepada kata-katanya guru yang cemerlang akan menghasilkan murid yang cemerlang doktor ya. Ya, betul. Okay, sekali lagi. Jadi kita jangan moderator kita jangan salahkan budak kita lah kalau kenapa tak dapat ya. So cerminan budak adalah kita. So kita tengok kat mana kita kena isi kelompongan itu. Ya, betul. Okay. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Siti Hayati binti Muhammad Yusof daripada IPG Kampus Ipoh atas perkongsian ilmu ini. Diharapkan perkongsian ini dapat membantu sesiapa sahaja di luar sana, khususnya warga pendidik dalam mendepani PDPR, di mana bukan sahaja kita melaksanakan PDPR tetapi dalam masa yang sama kita akan menerapkan pelajar kita untuk menggunakan pengetahuan dan kemahiran baharu di mana kemahiran tersebut pula pelajar dapat gunakan untuk menyelesaikan masalah dalam rutin harian. Terima kasih juga diucapkan kepada semua jawatankuasa kerja dalam melaksanakan program pada petang ini. Dan yang pastinya
Terima kasih yang tidak terhingga kepada tuan-tuan dan puan-puan walau di mana jua berada kerana menonton dan terus menyokong program ini. Apapun, jangan lupa like, share dan subscribe YouTube channel PPD Kids, YouTube channel Pejabat Pendidikan Daerah Kinta Selatan. Pastikan cikgu-cikgu telah mengisi link kehadiran untuk kami rekodkan dalam SPL KPM dan Jana Sijil Digital. Akhir kata, mohon maaf sekiranya ada salah dan silap dari segi tutur kata dan kekurangan kami dalam mengendalikan program pada hari ini. Teruskan usaha mengangkat harga diri dan maruah anak didik kita. Jangan lupa untuk terus kekal bersama-sama dengan YouTube channel PPD Kids, channel rasmi Pejabat Pendidikan Daerah Kinta Selatan. Mendepani pandemik COVID-19, marilah kita terus berganding bahu memulihkan negara. Kita semua keluarga Malaysia. Sehingga itu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.